وإياك نستعين اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا عليهم ولا الضالين. الضالين. Amin. Amin. آمين. Amin. Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kita dapat bersua kembali pada malam ni. Mudah-mudahan pertemuan kita ni insya-Allah akan menantijakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita dan insya-Allah kita duduk dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan dikira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca teman kita dan seterusnya menaikkan kita untuk mendapat syafaat Nabi, syafaat Al-Quran yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah amin ya rabbal alamin. Okey, pada pertemuan kita lepas kita dah berhenti pada ayat 21. Jadi malam ni adalah ayat 22 lah. Ayat 22. Okey. Sekejap saya okey. Saya sharekan dah ni. 22. Tiga. 22. Okey, 22. Okey, boleh nampak kan? Okey, jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Okey. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Okey. Wa ma liya la ada tanda berombak. Okey. 4 atau 5 harkah, tak payah pening-pening. 4 atau 5 harkah. Okey, wa ma 2 harakat, liya la a'budu, la a'budu. La ni 4 5 harakat. Kemudian okey, kita kena bezakan huruf a dengan huruf ain. Macam kita belajar sebelum ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau di sini la a'budu bukan a'budu. A'budu. Boleh tak? Dia ada a'budu bukan a'budu. Wa ma liya la a'budu. A'budu ain. Sedangkan bukan ain. Kadang-kadang ada amzah pula. Wa ma liya la a'budu. Bukan dia boleh? Boleh tak? Wa ma liya la a'budu. Dia ada dulu, jelas bunyi a'budu bukan a'budu, bukan bukan sepit. Dia a'budu. Boleh kan? Insya-Allah. Fatarani. Okey. A'budu alladhi fatarani. Fatarani. Ra tebal. Fatarani. Wa ilaihi turja'un. Turja'un. Ra-nya tebal. Sebab sebelumnya baris hadapan. Ra yang mati sebelum baris hadapan atau baris atas, ra-nya tebal. Jadi fatarani wa ilaihi turja'un. Turja'un. Ain turja'un. Okey, turja'un 2, 4, 6 boleh pilih. Okey, jom kita baca sama-sama malam ni insya-Allah. Okey. 1, 2, mula. Wa ma semula sebab mula dia tak saing tapi berhenti saing tu pelik kat mana yang tak cukup harkah tu. Dia mula tak saing tapi berhenti saing. Itu yang kat mana dia punya yang terpanjang terpendek tu. Okey. Jom semula. 1, 2, mula.
Alhamdulillah. Okey, tak ada masalah sangat. Cuba kena adjust sikit, kena betulkan perkataan a'budu Pentingnya adalah jelas bunyi dia. A'budu a'budu. Okey. Tu. Kadang-kadang kalau kita tak betulkan macam ni kita langgar je. Wa ma li ala a'budu amza. Kalau awal-awal kita dah sepit dah budu wa ma li la a'budu jadi ain. Jadi kena bezakan a dengan a. Jadi wa ma li la a'budu a'budu. Okey? Boleh? Siapa nak cuba? Lima boleh. Oh ni Dr. Linda kat tangan. Okey doktor, silakan. Mic tak buka tu. Dah separuh dah baca. Okey. A'budullazi fatarani wa ilaihi turja'un. Okey, cuma a'budu tu panjang, jangan panjang. Masuk terus kat lam. Semula. Wa ma liya la a'budullazi Tepat. Macam tu Tadi terpanjang. Okey. Selesai. Tak apa. Siapa nak try? Kak Fauzia? Lama tak dengar suara Kak Fauzia? Oh, masya-Allah. Arfah, Siti Arfah. Nak baca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budullazi fatarani wa ilaihi turja'un. Okey, tepat. Jadi kalau kita tak tegur, selama ni kita mungkin baca la a'budu kan. Tapi oleh kerana kita dah tegur, kita dah alert kat situ dah. Maksudnya a'budu ni kita jaga-jaga dah. Jadi okey, bila kita jaga-jaga sebab ada tempo dia ni untuk kita adjust mulut kita. Bila Allah SWT buat ayat Allah SWT ni ataupun kata-kata Allah SWT ni, dia cantik tau. Dia kalau nak pertukaran daripada satu huruf ke satu huruf yang agak berat, dia ada tempo. Dia ada tempo kita nak adjust mulut kita. Lepas tu ada panjang tu. Wa ma liyala. Kat situ dah boleh standby dah. Wa ma liyala a'budul ladzi. Okey. Fatarani wa ilaihi turja'un. Itu kaedahnya. Boleh insya-Allah? Okey. Seorang lagi last. Siapa nak cuba? Boleh saya cuba Ustaz? Okey, Kak Faiza dah ada mikrofon dah minggu ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budul ladzi faqarani wa ilaihi turja'un. Okey, boleh. Okey. Yang sebetulnya makhraj ma ni bibir tau. Ma ni huruf bibir. Jadi kita sebut ma ba fa wa. Dia mim ba fa dengan wa ni huruf bibir. Bibir je. Dia bukan huruf mulut. Jadi bukan wa ma kita panggil mak kita ma. Bukan ma. Ma. Tu. Boleh tak? Jom. Wa ma. Okey. Dia okey. Sebut kataan ma. mama Ba
Fa 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 wa wa wa. Dia semua kat sini je. Baca kat depan. Jadi bukan jerit, bukan kita panggil ma gitu. Ma wa ma bukan wama bibi je. Semula. Okey. Kak Faizah semula tadi wama. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budul ladzi faqarani wa ilaihi turja'un. Okey, tu. Dia tak salah sebut wama liya la. Tak salah. Cuma tak tepat. Tak salah, cuma tak tepat. Dia sebutannya bukan wa amma. Beza cuba dengar saya baca. Wa amma dengan wa amma. Beza kan? Dia lebih lembut, kita boleh sebut wa amma ma. Tu bakhilawan. Okey. Jadi okey. Jom kita maknakan wama dan tidaklah liya bagiku, dan tidaklah bagiku, maksudnya tidak ada alasan bagiku, la a'budu ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, fatarani, menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Okey. Ini kata-kata daripada Habib Musa An-Najjar. Yang wajah amin aqsal madinati rajulun, seorang lelaki yang lari daripada hujung bandar, dia hujung kota, daripada celah-celah bukit tu lari sebab dia menyembunyikan keimanan dia beribadah dalam gua, jadi dia tak duduk dalam kota tu. Jadi bila dia tahu ada utusan daripada Nabi Isa AS untuk berdakwah kepada kaum dia, itu kaum Antakiyah, lalu dia berlari pergi jumpa kaum dia, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mutadun. Dia kata pada kaum dia, berimanlah kepada orang yang tidak minta apa-apa balasan daripada kamu. Okey. Lepas tu sebenarnya ada satu lagi, cuma Allah tak nukilkan dalam Al-Quran, percakapan orang-orang Antakiyah tanya kepada Habib Musa An-Najjar, adakah kamu mengikuti utusan ni? Adakah kamu beriman wahai Habib Musa An-Najjar? Sebab dia menyembunyikan keimanan dia kan. Jadi adakah kamu beriman kepada utusan ini? Jawapan Habib Musa An-Najjar bukan ya. Kalau ya, memang itulah jawapan yang tepat. Tapi dalam jawapan ada dakwah. Ini kelebihan ni. Betul kata-kata Allah SWT tu memang Allah yang mengilhamkan kepada Habib Musa An-Najjar untuk jawab macam ni. Sebab itu macam Luqmanul Hakim, kenapa dia punya kata-kata dia ataupun nasihat dia pada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah, itu sebab Luqmanul Hakim dapat ilmu daripada hikmah, daripada kitab yang diturunkan. Jadi kata-kata tu pun datang daripada Allah sebenarnya. Allah yang ilhamkan dia untuk berkata-kata macam tu. Sebab itu Allah ambil dalam Quran ni bukan dia ambil kata-kata Habib Musa An-Najjar ataupun ambil ni, tak. Sebenarnya Allah ilhamkan pada dia orang, pada Habib Musa An-Najjar untuk jawab macam ni. Wa ma liyalah, dia kata dia tak jawab ya, tapi dia jawab, kenapa aku tak beriman kepada yang telah menciptakan aku, dan kepadanya lah kamu semua nanti akan dikembalikan pada Allah. Nampak dia kalau dia bukan, adakah kamu beriman wahai Habib Musa An-Najjar? Dia kata ya, aku beriman. Cukuplah dengan jawapan tu kan, tapi tak. Pada jawapan dia adalah ada dakwah. Dia kata dan kenapa pula ataupun tidak ada alasan bagi aku untuk aku tidak menyembah alladhi, yang fatarani, yang telah menciptakan aku, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Disebut ni dakwah Habib Musa An-Najjar daripada jawapan pertanyaan orang-orang Antakiyah, adakah kamu telah beriman wahai Habib. Okey, ini jawapan yang cantik. Sebab itu Allah nukilkan dalam Al-Quran sebab jawapannya cantik. Sebab jawapannya cantik. Okey.
Perasan tak kita, Allahumma salli alaihi wasallam, fatara ni maksudnya ciptakan. Tapi apa beza perkataan khalaqtani? Kenapa tak gunakan wa ma liya la a'budul ladzi khalaqtani? Kan? Ataupun khalaqani. Okey. Kenapa dia tak gunakan perkataan khalaqa, sedangkan khalaqa maksudnya cipta, kan? Okey. Ada 3. Pertama, ja'ala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan atas muka bumi ni khalifah. Ja'ala jadi. Inna ja'alna, kan? Telah kami jadikan. Okay. Khalaqa, khalaqna, kami telah ciptakan. Fatara pun cipta. Apa beza 3-3 ni? Okey. Kalau khalaqa, kita pergi khalaqa dulu. Khalaqa, dia cipta daripada tak ada kepada ada. Macam daripada tak hidup kepada hidup ni seorang manusia tu khalaqa. Jadi Adam daripada tak ada, khalaqa Adam, telah cipta Adam. Okey. Kemudian ja'ala, daripada Adam ada, ja'ala Allah jadikan dia khalifah. Dia daripada 1 ke 2. Tadi ada 0 kepada 1. Kalau ja'ala daripada 1 tadi dah ada di ke seterusnya, ke 2, ke 3, ke 4. Itu yang dipanggil ja'ala. Okay. Tapi kalau fatara, maksudnya cipta adalah orang pertama yang cipta. Tak ada lagi siapa yang cipta sebelum ni, dialah mencipta. Itu beza fatara. Kalau khalaqa, mungkin ada orang yang dicipta sebelum ni. Tapi kalau fatara memang tak ada lah. Pada perkataan fatara ni jelas. Maksudnya tak ada yang mula mencipta. Jadi fatara ni maksudnya yang mula-mula mencipta. Macam telefon lah kan? Telefon. Siapa yang mula-mula cipta telefon? Alexander Graham Bell kan? Alexander Graham Bell. Dia adalah orang pertama mencipta telefon. Tapi siapa yang cipta iPhone? Steve Jobs. Siapa yang cipta Samsung? Samsung mana tak tahu, Allah alam. Siapa cipta Oppo? Orang Jawa mana tak tahu, Oppo Iki. Kan, dia nama Jawa tu Oppo. Oppo ni apa? Kan? Jadi Oppo kan, okey. Samsung tak tahulah, Samsung bin apa tak tahu orang-orang ni lah, orang Korea kan, orang Korea Samsung. Okey. Allahumma SWT. Jadi yang mencipta handset Samsung adalah Samsung. Okey, yang mencipta iPhone adalah Steve Jobs. Yang cipta Oppo adalah pencipta dia. Tapi siapa mula-mula cipta telefon? Alexander Graham Bell kan. Jadi siapa cipta dunia ni? Allah. Maksudnya Allah. Tapi siapa yang mula-mula cipta? Allah juga. Maksud itu beza perkataan fatara. Jadi dari guna perkataan bahasa Arab yang digunakan oleh Habib Musa An-Najjar, maksudnya wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Okey. Kenapa aku tidak menyembah ataupun tidak ada alasan bagi aku untuk tidak menyembah alladhi yang mula-mula ciptakan aku. Mula-mula ciptakan aku. Jadi pada penggunaan perkataan yang Allah guna tu pun masya-Allah. Penggunaan perkataan yang Allah guna tu pun satu-satu tu bukan main cakap je. Allah ni Allah kan berilmu kan. Jadi dia tingginya bahasa Al-Quran ni masya-Allah. Tingginya bahasa Al-Quran. Okey. Okay. Kalau kita rujuk dalam Al-Quran, okey. Sekejap surah 143. Surah sekejap. Dia ada perkataan, saya cuba carikan sekejap wasata. Perkataan wasata. Saya lupa itu disebut Rupa-rupanya masya-Allah. Surah perkataan wasata dalam Al-Quran, perkataan wasata dalam Al-Quran, dia tu bukan sahaja maksud dia wasata pertengahan,
Tapi rupanya pertengahan di antara surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas tu adalah perkataan wasata tu jumlahnya jumlah yang kita kata 3623 jadi dia punya tengah-tengah dia adalah perkataan wasata. Nanti saya lupa rujuk nanti. Surah Al-Ahzab ni je Surah At-Taubah. Allah lupa dah, nanti saya carikan. Tak apa. Tu maksudnya Allah SWT dia buat Al-Quran ataupun kata-kata Allah ni Al-Quran ni dia ada rahsia ada rahsia. Betul, dia satu-satu perkataan tu dia ada makna tersendiri. Okey, jom kita bincang. Jadi kita sambung sikit tentang terjemahan ataupun tafsir. Ya. Boleh tanya. Ada center perkataan tu bukan waliyatalataf ya Ustaz? Bukan. Bukan ya? Ya betul-betul. Itu center ayat. Itu center ayat. Ni center word perkataan. Okey, terima kasih Ustaz. Waliyatalataf tu memang betul surah Kahfi kan. Waliyatalataf wala yusyranna bikum ahada tu. Ya. Dia pertengahan ayat. Itu pertengahan ayat. Yang ni pertengahan word perkataan. Pertengahan perkataan. Saya lupa nanti saya rujukkan. Okey. Perkataan wasata itu maksudnya tengah ataupun pertengahan. Ummatan wasata. Okey, sekejap saya cekkan. Perkataan ummatan wasata. Saya nak kongsi juga. Ni waja'alnakum ummatan wasata. Surah Al-Baqarah 143. Sorry. Bukan. Surah Al-Baqarah ayat 143. Okey. Surah Al-Baqarah ayat 143, ayat dia adalah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ni. Okey. Surah Al-Baqarah ayat ada 286 ayat. Sorry, dia bukan pertengahan word Al-Quran. Pertengahan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ada 286 ayat. Jadi 143 ini adalah pertengahan. Kalau kita bagi 286 bagi 2 143. 143. Okey. Jadi 143 ni adalah pertengahan surah Al-Baqarah. Bukan Al-Quran, sorry. Pertengahan surah Al-Baqarah 143. Okey. Kemudian huruf-huruf ni yang ni apa nama perkataan word Rahim, La Raufun, Binasi apa semua ni. Wasata ni adalah ayat ataupun word tengah-tengah di antara Alif Lam Mim sampailah yang akhir surah Al-Baqarah. Jadi bukan sekadar letak perkataan wasata ni. Kalau kita letak wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, sesungguhnya kami dan demikian itu kami telah jadikan kamu semua adalah umat yang pertengahan. Umat pertengahan. Okey. Jadi hebatnya Allah SWT dia nak letakkan perkataan wasata tu pun bukan letak sebarang. Bukan letak sebarang. Dalam surah Al-Baqarah ada 286 ayat. Ayat yang 1/2 daripada 286 adalah 143 dan Alif Lam Mim semua zalikal kitab tu perkataan yang tengah-tengah di antara Alif Lam Mim sampai habis surah Al-Baqarah adalah perkataan wasata. Dan wasata dalam bahasa Arab maksudnya adalah pertengahan. Jadi Al-Quran ni bukan karangan manusia. Sebab kalau karangan manusia dia takkan ambil benda macam tu lah. Dia tak boleh nak susun perkataan tu. Macam mana nak jadikan tengah-tengah? Kalau 1-2 ayat boleh jadikan tengah-tengah. Tapi Allah SWT ni 286 ayat, 100 dalam ayat 143 tu perkataan wasata tu lah perkataan yang tengah-tengah di antara Alif Lam Mim sampai akhir surah Al-Baqarah tu. Masya-Allah itu kelebihan. Sebab jadi
satu-satu Allah guna ayat ni bukan sembarang bukan sembarang. Itu hebatnya. Sebab Al-Quran ni adalah kalamullah, kata-kata daripada Allah SWT Okey, jom kita terus masuk dalam seterusnya. Ibn Kathir, Ibn Abbas, Jalalain dan Al-Munir. Okey. Ibn Kathir kata ayat yang wama liyala a'budul ladzi fatarani, apa yang menghalang aku untuk ikhlas beribadah kepada yang telah menciptakanku. Tuhan yang tiada sekutu baginya. Wa ilahi turja'un, turja'un maksudnya kamu akan dikembalikan nanti pada hari yang dijanjikan, iaitu hari kiamat. Hari kiamat kamu akan dikembalikan kepada Allah. Okey. Ibnu Abbas kata yang telah menciptakanku dan akan dikembalikan selepas mati nanti. Maksudnya akan diciptakan kembali. Jalalain kata yang telah menciptakanku tiada penghalang untukku dan untuk kamu sedemikian juga. Jadi dalam jawapan Habib Musa An-Najjar tadi ada dakwah. Maksudnya dia, ya Allah yang telah menciptakan aku, fatarani wa ma liya la a'budu, tidak ada penghalang untukku dan kamu juga untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Al-Munir kata tiada siapa yang menghalangku beribadah pada Allah, begitu juga dengan kamu semua. Jadi soalan daripada Habib Musa An-Najjar, apa yang menghalang kamu? Dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan, bermaksud yang baik akan dibalas dengan baik dan yang jahat akan dibalas dengan kejahatan. Jadi Allahumma salli alaihi pada ayat yang kita bincang ni, sebenarnya walaupun ayat ni pendek tapi rupa-rupanya panjang. Macam seolah-olahnya ada dialog lagi yang di sebalik dialog ni. Okey. Jadi kalau tak ada dialog yang sebelum tu, kita boleh fikir tak? Boleh kan? Macam contohnya ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah kamu semua wahai kaumku, wahai penduduk Antakya, man la yas'alukum, yang tidak meminta apa-apa balasan daripada kamu, wa hum muhtadun. Mereka ni adalah orang-orang yang mendapat hidayah, orang-orang yang mendapat hidayah. Kemudian jawapan dia, wa ma liya la a'budul ladzi, tak ada alasan bagi aku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakan aku. Jadi seolah-olahnya macam ada perbualan yang tak ada kan. Jadi walaupun perbualan tu tak ada dalam Al-Quran, yang orang kafir kata kau dah beriman ke wahai Habib Musa An-Najjar? Tapi tak perlu ada soalan tu sebab jawapannya dah ada dah. Bila jawapannya dah ada, berarti tak tulis pun soalan dia, okey dah. Jadi kita tahu ada soalan. Kenapa pula tiba-tiba Habib Musa An-Najjar kata tak ada alasan aku untuk tidak menyembah, sedangkan wa ma liya la, dia yang kata ikutlah kamu semua kepada utusan yang tidak ada kepentingan bagi kamu. Tak ada alasan bagi aku, tiba-tiba nak bercakap itu. Sebenarnya ada dialog yang daripada orang-orang Antakya kata kamu dah beriman ke wahai Habib Musa An-Najjar? Tapi kenapa Allah tak masukkan dalam ni? Sebab kalau tak masuk pun kita dah tahu dah. Kita dah tahu ada perbualan tu. Ada perbualan tu. Itulah disebut tu. Jadi sama juga, tiada yang menghalang aku beribadah kepada kamu, kepada Allah, begitu juga dengan kamu. Kan? Apa yang menghalang kamu? Walaupun dialog ni tak ada dalam ayat tersebut, tapi daripada dialog yang pendek tu kita boleh tahu bahawa ada dialog ni. Ada dialog ni. Mengapa kamu tidak, apa yang menghalang kamu? Wahai penduduk Antakya. Itulah kisah itu. Jadi tingginya bahasa Allah Subhanahu Wa Taala bukan mudah-mudah satu-satu perkataan yang digunakan tu. Sebab itu Allah SWT tingginya bahasa Allah, walaupun tak dituliskan tapi dah tahu dah. Sebab itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad, dengan nama Tuhan kamu yang telah menciptakan. Baca apa? Baca komik ke, baca novel ke, baca apa ke? Kenapa Allah tak sebut Iqra'il Quran, kan? Bacalah Quran. Kan? Tak, dia sebut Iqra'. Sebab Allah tak letak tu
Tak ada lain lah yang Allah suruh baca melainkan Al-Quran. Tak ada lain. Tak ada lain yang Allah suruh baca melainkan Al-Quran. Jadi tak payah disebutkan dalam, nanti kita bincang surah Iqra daripada juzuk Amma ni. Okay. Kenapa tak ada perkataan Iqra'il Quran? Sebab nanti disebut dalam tafsir bahawa masyhur dah, ma'ruf dah, yang Allah suruh baca Al-Quran, bukan kitab lain. Nanti kita bincang tentang tingginya bahasa Allah SWT. Okay, jom. Kita masuk sikit pada ayat seterusnya. Okay. Soalan boleh tak? Boleh insyaAllah. Ustaz, kan Habib Musa, Habib macam mana dia dibunuh sedangkan dia tak mengaku yang dia pada mereka yang dia beriman kepada Allah. Kenapa mereka bunuh ni, apa sebab tak? Bila dia datang pada ni, dah terbukti bahawa dia beriman. Kan? Sebab itu jawapan dia, wa ma liya la a'budu, kenapa aku tak beriman, tak menyembah Tuhan iaitu Allah kan, yang telah menciptakan aku. Jadi kat situ dah dia beriman dah. Dia dah beriman. Dia dah menzahirkan keimanan dia. Dia dah menzahirkan keimanan, dan dia menyokong pula utusan yang diutus oleh Nabi Isa AS tu. Jadi kat situ jelas lah dia telah beriman. Selama ni dia sembunyikan. Tapi bila utusan tu datang, dia datang terus, dia zahirkan keimanan dia. Dia zahirkan keimanan dia. InsyaAllah nanti kalau ada semasa kita pergi Mesir, sedap seronoknya pergi Mesir. Mesir ni ada satu, dia panggil Saint Catherine. Dia satu biara, satu gereja tertua. Okay. Yang pokok yang Nabi Musa nampak ada api tu, dalam gereja tu sekarang ni. Dalam gereja tu. Yang dia kata dengan isteri dia Safura, dia kata tunggu sekejap, aku pergi ambil api yang atas pokok tu untuk kita jadikan obor untuk menerangi perjalanan kita. Pokok yang ada api tu dalam gereja tu. Okay. Saint Katerina, orang Kristian kata itu adalah Allah SWT kira macam orang suci dia orang lah, wali dia orang lah. Saint tu kira wali dia orang lah kan. Sebenarnya tak. Katarina ni dia adalah orang yang beriman kepada Nabi Isa AS tapi menyembunyikan keimanan dia. Jadi dia dakwa bahawa itu adalah orang Kristian, salah lah. Dia adalah beriman pada Allah SWT tu, Saint Katarina. Jadi sampai sekarang ni, zaman Hosni Mubarak dah wartakan semenanjung Sinai tu ataupun Saint Katarina tu adalah bandar suci orang Kristian. Itulah susah. Okay. Okay, tak apa, insyaAllah jom. Nanti kalau ada masa kita pergi nanti. Okay, Seri pun ada travel, kita pakai apa nama? Apa nama? Lupa dah nama travel. Haramain Travel, Ustaz. Haramain Travel lah. Haramain Travel. Kita pakai Haramain Travel, kita pergi sama-sama insyaAllah. Bila Ustaz kita naik Gunung Trusina sekali Ustaz? Trusina best naik unta. Naik unta bukan naik jalan kaki Ustaz Jalan kaki boleh, tapi pengalaman naik unta yang mahal. Naik unta 45 minit sampai checkpoint terakhir. Lepas tu yang akhir tu baru kita daki lah. Jadi tengok unta, Masya Allah. Unta di jalan betul-betul kat lereng bukit. Memang kau tengok bawah gaung dah. Memang dia suka jalan tepi-tepi. Dia tak suka jalan tengah-tengah. Memang mengerikan lah. Tu Ustaz macam yang dah tinggi naik sekejap tu nanti. Bayangkan. Naik unta daki gunung. Memang pengalaman lah. InsyaAllah. Okey, jom kita masuk pada ayat seterusnya. A'attakhidhu min dunihi alihatan iyurdinir rahmanu bidur. Okey, kita boleh berhenti kat bidur sebab sempurna makna dia. A'attakhidhu min dunihi alihah. Pun boleh kat situ juga. Okey, kalau nafas kita tak panjang, berhenti beri kat alihah. Adakah engkau mengambil selain daripadanya, iaitu selain daripada Allah sebagai Tuhan? Okey. Iyuridinir rahmanu bidurril la tuni anni syafa'atuhum. Kadang-kadang nafas kita tak panjang kan? La tu'ni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Okey. Jadi kat sini tak ada masalah sangat. Cuma huruf zal ni lidah kita kena lebih pada gigi.
A'attakhidhu dhu. A'attakhidhu. Bukan a'attakhizu zu. Z. Zu dia tak. Dhu. Dhu. A'attakhidhu dhu. Okey, itu beza dia. Wala yunkidhun. Kidhun. Bukan kizun. Jadi kalau bunyi z, bunyi macam ada ikut sikit, zai, dia huruf zai yang panjang tu. Tapi kalau zal, dia memang terus lidah kita ni tutup mulut kita. Okay. Antakhidhu min. Nun mati jumpa dal. Jadi M, mim baris bawah M. Okay. Nun mati N saja. Jadi M-I-N. Jumpa huruf minum dengan lari. Selain pada huruf minum dengan lari. Dal ni bukan huruf minum, bukan huruf lari. Jadi dia efa. Bila efa, kita kena sembunyikan bunyi nun ni. Sebab efa ni berasal kalimah khufia. Khafa, sembunyi. Jadi sembunyikan bunyi nun yang mati ni. Macam mana sembunyikan? Letak huruf G. M-I-N-G. Ming. Okay. Kalau Ming, M-I-N-G. Tapi kita naikkan kat hidung. Kita akan selewengkan sikit bunyi G tu. Tak jelas. Tapi dia bunyi Ming. Okay. Kita akan bunyi Ming. Nampak? Min duni. Kalau kita terus masuk kat huruf dal, nampak? Lidah kita jejak langit-langit atas. Bila jejak langit-langit atas, dia jadi izhar, jelas. Kan? Sebab nun dia jelas. Bila nun jelas, izhar lah dia. Okay, tapi kat sini tu tak nak jelaskan. Kita nak sembunyikan bunyi nun yang mati tu. Letak huruf G. Antakhidhu min dunihi alihatan in yuridnir rahmanu bidur. Boleh bentik tu Okay. Lepas tu ada tanda berombak ni. Atas ya ni ya kecil tau. Dipanggil maksilah tawila. Maksilah tawila. Dia ni boleh panjang kalau dia bersambung. Silah tu kan sambung silaturahim. Sambung silaturahim kan. Jadi silah tu sambung sebenarnya. Jadi kalau kita berhenti kat sini, antakhidhu min dunih. Tak boleh baca antakhidhu min dunihi. Tak boleh macam tu dia ni berfungsi kalau disambung je bacaan. Sebab itu nama dia maksilah. Tapi kalau kita jumpa perkataan yang huruf mat jaiz ke, mat wajib ke, dia mesti jumpa amzah kan. Huruf mat ya jumpa amzah. Nama je lain, bacaan sama. Nama je lain, bacaan dia sama. Okey. Sebab itu dalam kaedah tajuk Ar-Rumi yang saya popularkan, tak payah nak tahu dia punya Allah SWT nama dia, tapi tengok dah tahu dah. Okey. Sekejap saya tunjuk tu. Saya nak tanya soalan ni. Sekejap. Okay. Saya matikan ni sekejap Saya matikan dulu. Saya nak tanya soalan kenal tak simbol ni? Tak apa, Singapura, Malaysia sama je sebab dia international punya sign. Okay. Sekejap Mana? Ni okey. Okey, Allahumma salli alaihi. Okey, ni kenal tak simbol apa ni? Siapa boleh jawab?
Ni lesen dalam No ni. entry Ustaz. No entry merah putih. Ni macam ni, bulat, lepas tu hitam melintang je ni. Stop. Stop lain. Stop dia tulis stop. No smoking. No smoking, tak ada rokok. Ada rokok, ada baru no smoking. No smoking bukan signboard jalan. Seri. Tak pernah nampak signboard ni Ustaz. Ada. Tak boleh Ada. stop ke Ustaz? Hah? Tak boleh stop ke? Tak boleh stop tak? Lain. Tak boleh stop yang dia warna merah, lepas tu ada huruf P sini. Ada huruf P. No parking. Ada huruf P kat situ. Okay. Kan? Semua lesen dah bertahun-tahun dah. Tapi tak kenal ni kan. Okay, tak apa. Kita tak kenal namanya idgham, tak apa. Kita tak kenal effort, tak apa. Yang penting bacaan kita betul. Okay, ni nama dia adalah had laju berakhir. Dia ada dekat kawasan pembinaan. Kalau kawasan construction tu, jalan, tadi kita 110 km sejam. Lepas tu jumpa signboard 60. Jadi kita perlahankan kenderaan 60. Depan 60, 60, 60. Jumpa signboard ni boleh pecut balik. 110. Dia dekat kawasan construction dekat tengah jalan tu lah kan. Ni mana had laju berakhir. Had laju berakhir. Okay. Okay. Kita tak tahu ada langgar orang tak selama ni. Tak ada, alhamdulillah. Kan? Tapi kenapa? Sebab kita dah boleh buat kereta. Alhamdulillah kan. Jadi macam tu juga kaedah tajwid sebenarnya. Tak tahu nama ifak ke idgham ke apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting bacaan kita betul. Bacaan kita betul. Tadi tu mat silah tawilah. Tak tahu mat silah tawilah pun tak apa. Yang penting jumpa macam tu 4-5 harakat je. 4-5 harakat je. Okey. Sebab tu tak salah kita tak tahu nama-nama tu. Yang salah adalah bila kita salah baca. Jadi saya tak tekankan sangat dari sudut nak hafal. Tapi kalau anak-anak kita nak ambil peksa, kan, tu memang saya tekankan lah. Kalau dijawab nanti apa huruf-huruf idgham, huruf-huruf qalqalah, dia kata baju dah kotor. Salah lah. Tapi kita tak apa. Baju dah kotor. Bajim dal kofta. Qalqalah, Coca-Cola. Coca-Cola. Susah sangat nak ingat Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola tumpah, baju dah kotor. Bila baju dah kotor, bajim dal kofta. Kalau ikut dalam buku, kofta bajim dal. Kan susah nak sebut, nak bunyikan kan. Kofta bajim dal, susah kan. Itu kaedahnya macam tu InsyaAllah. Jom. Sambung. Ya. Keluarkan buku tu, buku tajwid ni ke Ustaz? Dah. Saya dah cetak dah buku tu. Nanti saya sebagi. Ustaz. Nanti kita buat satu hari punya bengkel. 4 jam lah sekurang-kurangnya. Yalah, boleh dapat daripada Ustaz lah. Boleh. Saya akan bagi PDF lah. Oh, PDF je? PDF boleh. Nak print out boleh juga. Tapi Ustaz dah print out dalam buku? Ya, tapi dah habis. Nak kena cetak balik. Okey, jom. Sambung Okey, jom. Attakhidhu min dunihi alihatan. Okey, nampak tanwin dia selari. Berarti dia izhar. Tak ada tempoh idgham, tak ada tempoh dengung. Jelas. Alihatan. Nun mati jumpa ya. Jadi I-N-Y yuridnir dal ni ada qalqalah, jadi langgar sikit je. Yuridnir rahmanu bidur. Okay. La tughni, jangan baca la tughni. Dia bukan huruf qalqalah ke ni. Kadang-kadang kita biasa baca la tughni anni. Salah La tughni T-U-G. Tughni anni syafa'atuhum syai'a. Okay. Wala yunqidhun. Boleh? Jom.
Kalau boleh kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Kau terbatuk-batuk. Siapa terbatuk-batuk ni? Panjangnya tak boleh stop. Dia kena ada stop. Jangan sambung terus. Okey. Kalau kita nafas kita tak panjang, kita tak berhenti sambung, dia dipanggil apa namanya? Makro lah, makro. Makro ni maksudnya tak cantik lah bacaan kita sebab kita curi nafas kat tengah-tengah. Jadi kena pandai waqaf, berhenti, tidak memulakan. Waqaf, berhenti, tidak memulakan. Okey. Kalau gitu nak berhenti kat mana? Attakhidhu min dunihi aliha. Berhenti kat aliha Okey. Lepas tu yang ni kalau boleh sambung terus sebab dia tak ada panjang yang min dunihi yang 4 atau 5 harakat tu. Jadi yang kat sini semua dah boleh terlajukan bacaan. Yang kat sini tak boleh. Ada 4-5 harakat ni. Okey. Jom kita berhenti kat aliha aliha. Okey. Semula 1, 2 mula. Satu, dua, mula. Oh, okey. Tak cukup nafas juga. Okey, tak cukup nafas, berhenti kat syai'a. Boleh berhenti kat syai'a. Okey. Lepas tu sambung la yughidun. Okey. Okey, selesai. Saya tak jumpa kesalahan besar sangat. Semua tepat. Bila jumpa alihatan in yuridinir rahmanu bidurrillah. Okey. Tanwin dia tadi yang alihatan tanwin selari. Yang bidurrin dah tak selari dah. Nampak dia sengit sikit. Jadi bila tak selari macam ni, dia ada dua hukum. Sama ada dia ikhfa ataupun dia idgham. Jadi huruf minum dengan lari, mim, ya, nun, waw, mim, lam dengan ra, jadi dia huruf idgham. Selain daripada huruf minum dengan lari, dia adalah huruf ikhfa. Jadi kat sini huruf lam lari kan, jadi huruf ikhfa, huruf idgham. Cuma idgham apa? Idgham yang tak ada dengung. Jadi kalau kita eja ba baris bawah bi dot ni dash baris depan bidsu. Jadi bidu okey. Kemudian ada dua ra. Jadi bidur. Kemudian rin rin bidurrin. Okey. Sebab tanwin ni bawah in, depan un, atas an. Okay, macam alihatan tan, alihatan, yang ni bidurrin in. Tapi ada lam. Jadi lam ni double pula, ada tasydid dia double. Jadi double ll. Jadi dia kata idgham ma'al ghunna, idgham masukkan huruf bunyi tanwin ke huruf selepasnya. Jadi in tadi, n tu buang, tinggal I je. Lepas tu masuk ke L. Jadi ejennya B I D H U R R I L. Lepas tu L A. Jadi bidurrilla tu ni tu kaedahnya. Itu yang Arumi kat situ, yang bantu kita Arumi kat situ lah. Buku ni yang saya bikin graduate lagi. Boleh, insyaAllah.
Okey. Yang lain tak ada masalah. La tughni bukan tughni, la tughni. Kenapa dah off tu video? P-U-G-H. P-U-G. Okay. P-U. Tu. La tu ni. Boleh? Okey, jom. Siapa nak baca? Masyitah. Masyitah nak baca ke? Tak. Tak nak baca tak apa. Okey. Okey, nak beritahu kalau kita dalam keadaan uzur pun boleh belajar tak masalah. Boleh. Cuma kalau saya suruh baca tu pun boleh baca sebenarnya. Boleh Kalau baca. tak nak baca pun tak apa. Yang tak nak baca pun tak apa. Saya nak tanya Ustaz, ada Boleh insya-Allah. baris bawah yang bunyinya pun bunyinya tebal juga kan? Raw tak. Kalau raw, okey, raw yang tebal baris atas dan baris hadapan, ataupun raw yang mati sebelumnya baris atas ataupun baris hadapan. Tapi kalau raw yang baris bawah ataupun raw yang mati sebelumnya baris bawah, rawnya nipis. Jadi yuridnir rahmanu bidurrilla dot yang tebal. Bidurrilla. Kalau kita letak contohnya bidurra baru tebal kalau atas. Tapi raw baris bawah semua nipis. Ataupun raw yang mati sebelumnya baris bawah nipis juga. Dia punya raw dia. Kalau kita nak tahu dia punya bahasa Arab dia, raw yang tarqiq, nampak? Tarqiq. Rasa-rasa tarqiq ni tebal ni nipis. Raw tarqiq. Tipis. Sedangkan dia punya sebutannya raw tarqiq tebal. Tarqiq. Tebal kan sebutannya kan? Tapi dia nipis. Tafhim. Raw tafhim. Tafhim tebal ke nipis? Nipis bunyi. Bunyi nipis tapi raw tafhim tu adalah raw tebal. Terbaliklah. Terbaliklah, pening lah kepala kita kan. Itu tak payah. Banyak now. Ha. Lama-lama belajar ke mana tak mana sembunyi. Jadi tak payah kita nak tahu tafhim ke, tarqiq ke, tak payah. Kita nampak je raw baris bawah nipis lah dia. Ataupun raw yang mati sebelum tu baris bawah nipis. Raw yang tebal sebelumnya baris atas dan sebelumnya baris hadapan, ataupun raw tu baris hadapan atau baris atas. Jadi senanglah kita dah tahu dah tentang tu. Okey, insya-Allah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Jom kita terus masuk terjemahan dia. Atakhizu min dunihi. Okey, ni masih lagi jawapan Habib Musa An-Najjar. Seolah-olahnya macam ada dialog kan. Kau dah menyembah ke? Dia kata kenapa aku tak sembah? Jadi dia dah jawab dah. Kemudian dia kata atakhizu min dunihi, mengapa aku mengambil ini menyembah Tuhan-Tuhan selain daripadanya tu. Selain daripadanya, nya tu Allah alihah. Alihah ni adalah Tuhan sembahan mereka. Jadi atakhizu min dunihi maksudnya adakah ataupun mengapa aku tidak menyembah selain daripadanya sebagai Tuhan. Okey. In yuridinir rahmanu, kalau dia yakni ar-Rahman menghendaki aku. Bidurrin, dengan kemudaratan ataupun bencana atas aku. La tuhni, kamu tak pasti pertolongan mereka tak berguna. Syafa'ah ni pertolongan. Syafa'atuhum berhala-berhala yang disembah tu takkan boleh tolong dia sedikit pun. Wala yunqidun, dan tak dapat menyelamatkan aku. Jadi Habib Musa An-Najjar kata, kenapa aku kena ambil selain daripadanya yakni Tuhan Allah itu sebagai Tuhan? Okey, kalaulah Ar-Rahman tu nak timpakan musibah pada aku, jadi mereka ni semua berhala-berhala yang kamu sembah ni takkan boleh tolong. Takkan boleh tolong aku. Wala yunqidun, dan tak boleh menyelamatkan aku, kata Habib Musa An-Najjar. Okey. Tadi kita dah bincang perkataan fatarani. Pada perkataan fatarani ada isyarat bahawa Allah lah yang pertama mencipta. Tak ada orang yang mencipta sebelum tu melainkan Allah.
Tapi dekat perkataan aliha ni, sebab ilahun tu Tuhan kan, alif lam ha tu Tuhan. Kemudian alif lam ha ada masuk alif lam depannya, jadi Allah. Ilahun tu Tuhan, kita panggil apa kalau dalam bahasa Arab dipanggil nakira, kalau dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris apa umum, lafaz yang umum. Kalau book, B-O-O-K, book. Buku macam-macam buku. Ni buku, ni buku, ni buku. Tapi kalau saya cakap the book. Kan? Buku ni lah. Kan? Buku ni lah, the book. The tu dipanggil alif lam ma'rifah. Okay? Alif lam ma'rifah. Jadi kalau ilahun Tuhan. Jadi Tuhan orang kafir, Tuhan apa semua, Tuhan lah. Tapi kalau Allah, dia ada alif lam pada perkataan ilah tu, maksudnya tak ada Tuhan lain. Itu adalah Allah, the God. Adalah the God. God tu Tuhan ilah. Tapi maksudnya the God tu maksudnya dialah Tuhan. Okay. Kemudian ilahun Rabbi Allah, dia guna lafaz lelaki. Dia panggil lafaz muzakkar, lelaki. Lafaz perempuan ada tamarbutah. Macam kalau lelaki Amin. Kalau perempuan Aminah. Okay, Aminah. Okay, Kak Min lah tu. Aminah. Kak Min ke Aminah kan? Aminah ni perempuan yang amanah. Okay. Amin. Amin ni lelaki yang amanah. Sebab itu Nabi gelarannya Al-Amin. Perempuan Aminah. Okay. Ibu Nabi lah kan, Aminah. Okay. Kalau Zaid lelaki, tak ada tamar buta, Zaidah perempuan. Zaidah perempuan. Okay, macam tu kaedahnya. Okay. Jadi kalau ilahun Tuhan, ilah tu Tuhan, tapi kat sini ada tamar buta. Kenapa ada tamar buta? Allah dah tunjuk dah bahawa bila Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu adalah alihah, adalah Tuhan yang sifatnya lemah. Sebab perempuan dengan lelaki yang kuat, lelaki lah kan, macam tu lah. Okay, tak payah nak argue maksudnya memang Allah dah beritahu dah lelaki ni kuat, perempuan tak kuat. Okay, tapi Ustaz, apa kata perempuan kuat Ustaz, dia kata kan. Kuat lain lah, kuat bab lain. Kuat bab Allah SWT dia melahirkan anak. Kan, melahirkan anak ni diumpama macam kalau tulang dipatahkan, 8 tulang dipatahkan 8 ke berapa tu maksudnya, kalau macam patah tangan je dah sakit, ni 8 tulang dipatahkan serentak. Itu perumpamaan orang perempuan yang bersalin lah, memang itu diakui lah. Tak boleh disangka lagi memang orang perempuan kuat bab tu. Sebab itu tahu tak hikmahnya kenapa kenapa Hawa diciptakan daripada Adam, dan Adam ketika itu sedang tidur. Tak sedar. Dia sedar je, dia tengok atas kepala dia ada berdiri satu makhluk lagi yang macam dia tapi perempuan. Kan? Hawa ni diciptakan daripada Adam, daripada tulang rusuk daripada Adam AS. Adam dalam keadaan tak sedar. Sebab orang lelaki ni dia tak tahan sakit. Kalau dia tak tahan sakit, dia serik, dia tak nak lagi. Sebab itu orang lelaki ni dia khatan, sunat sekali je. Dia tak ada 2-3 kali, sebab sekali tu pun aduh punya takut, lari keliling kampung kena kejar. Kan? Sekali je. Tak ada yang kuat macam mana pun buat 2 kali, tak ada, sekali je. Kan? Okey. Tapi orang perempuan, nampak tak? Orang perempuan diciptakan daripada dia, iaitu lahir seorang anak bayi, dia sedar. Atau beza lelaki dengan perempuan. Perempuan pula tu, dia tahan sakit yang pertama, yang kedua dia tak serik. Baru lepas bersalin, ngandung bersalin lagi. Cuba tanya nak berhenti dia, tak nak berhenti dah. Terus nak lagi, kalau boleh nak lagi kan. Nak bersalin lagi, nak ni lagi. Sebab orang perempuan dia kekuatan di kat situ. Okey. Sebab itu Nabi Hawa diciptakan daripada Adam yang tak sedar. Tiba-tiba dah sedar, dah kan.
Tapi Allahumma SWT, kalau orang perempuan tak, dia takkan serik dan tak, walaupun rasa sakit dia takkan serik. Dia kekuatan di kat situ lah, kekuatan di kat situ. Kalaulah Hawa diciptakan dalam keadaan Adam sedar dan penciptaan tu sakit, Adam takkan cinta Hawa. Adam takkan cinta Hawa. Okey, Adam takkan cinta Hawa. Itu. Okay, selesai. Jadi perkataan tamar buta pada perkataan aliha ni, aliha, dan memberi isyarat bahawa Tuhan yang kamu sembah ni tak kuat. Tak kuat berbanding Allahu, lafaz muzakkar, lafaz lelaki. Lafaz lelaki. Jadi Allah. Okay, selesai. Selesai. Ini yang kita nak kongsi, tapi terus kita masuk dalam dia punya ni. Itu dari sudut bahasa. Saya ni memang minat bahasa, sebab itu satu-satu tu saya kaji. Kalau dekat Radio Hakim, dia orang panggil saya Ustaz Istilah. Kalau di kalangan asatiza, ustaz-ustaz yang lain, memang Ustaz Rusdi Istilah. Ustaz Istilah dia panggil. Memang saya suka bincang dari sudut istilah lah. Okey, jom. Allahumma SWT. Tafsir Ibn Kathir, dia menyebutkan bahawa perkataan Hamzah yang huruf tanya itu bukanlah tanya tetapi untuk menghentam, menempelak. A'attakhidhu min dunihi aliha. Adakah aku mengambil selain daripadanya itu Allah sebagai Tuhan? Maksudnya bukan tanya tapi takrib, menghentam orang-orang Antakiyah tu. Okay. Ataupun taubih, menempelak. Okay. Yuridir Rahman, maksudnya Tuhan yang kamu sembah tu, sebab orang kafir percaya Ar-Rahman percaya Ar-Rahman. Orang Hindu pun sebenarnya dia ya, saya nak tanya soalan. Tak ada. Tadi macam ada nak tanya soalan, tak ada. Okey, tak ada, tak apa. Okey. Macam orang Hindu, dia ada satu Tuhan yang dia orang tak boleh nak kaji. Kalau dia kaji Tuhan dia tu, pasti dia masuk Islam. Siapa nama Tuhan dia tu? Tuhan Karunai. Tuhan Karunai. Tuhan yang satu. Dia Tuhan-Tuhan yang lain macam Arjuna. Kita letak nama Arjuna. Arjuna ni nama Tuhan yang jaga peti tu, jaga kilat. Jadi kalau orang Hindu, kalau bunyi peti berdebong kan, dia akan sebut Arjuna. Sebab Arjuna tu adalah dewa yang jaga peti tu. Jadi jangan sampai kena kat dia, dia akan panggillah nama Tuhan Arjuna tu. Kita pula nama letak Arjuna daripada bahasa Sanskrit. Nama dewa sebenarnya. Kan? Sri pun nama ya, bahasa Sanskrit juga ada Sri. Sri ni macam apa nama? Maharani lah, raja putri. Sri ni. Orang Indonesia lah, Ustaz. Macam mana? Orang Indonesia saya. Yalah. Itu orang Indonesia dia banyak letak Sri. Okey. Macam raja pun daripada bahasa Sanskrit, raja. Syah pun daripada bahasa Sanskrit juga, Syah. Daripada bahasa Hindu. Kalau Syah terjemah dalam bahasa Arab, lagi teruk mana dia? Apa maksud Syah dalam bahasa Arab? Kambing biri-biri. Syah tu maksudnya kambing biri-biri. Kan aulimu walau bisyah. Walau bisyatin. Maksudnya kenduri kahwinlah kamu walaupun dengan seekor kambing biri-biri. Jadi Syah tu kambing sebenarnya. Jadi kalau kita letak nama Syah tu sebenarnya dari bahasa Sanskrit. Ini bahasa orang-orang bangsawan lah, Syah, Sri, Raja tu Itu bahasa Sanskrit sebenarnya. Okey. Jadi orang Allah SWT, Hindu dia ada satu Tuhan yang dia memang tahu Tuhan yang satu, nama dia Karunai. Daripada bahasa Karunai itulah dia terbit pada perkataan Karunia. Kurnia. Jadi siapa Tuhan yang maha mengurniakan?
Allah lah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi Ar-Rahman tu adalah Allah. Ya, Ar-Rahman tu adalah Allah. Jadi orang-orang kafir percaya adanya Ar-Rahman. Baik itu disebut sini. Yuridinir Rahman. Kalaulah Ar-Rahman yang kamu percaya tu. Okay. Okay. Nak menimpakan aku sesuatu, Tuhan kamu tak boleh nak tolong pun, dia kata. Okay. Jadi selesai. Ibnu Abbas kata, aku menyembah Tuhan daripada Allah sebagaimana yang kau perintahkan kepadaku. Attakhizu min duni tu, aku menyembah Tuhan selain daripada Allah sebagaimana yang kau telah kau perintahkan kepadaku. Okay. Seterusnya Jalalain kata dia menafikan. Attakhizu tu hamzah tu menafikan. Okay. Min dunihi selain daripada Allah, aliha berhala. Jadi aliha ni Tuhan yang maksudnya berhala lah. Berhala ni sifatnya lemah kan. Sebab itu digunakan lafaz tamarbutah tu berhala. Kan kisah yang Nabi Ibrahim kan, sewaktu ada upacara keagamaan lah. Jadi mereka buat di luar kota. Jadi semua keluar. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim dia tak keluar, dia kata dia sakit perut. Jadi dia kata dia tak join malam ni sebab dia sakit perut. Jadi bila semua dah keluar kota tu, Nabi Ibrahim ambil kesempatan hancurkan berhala-berhala yang ada dalam kota tu. Yang ditinggalkan satu berhala yang paling besar dan digantung kapak pada berhala tu kan. Jadi bila raja dengan orang dah balik, tengok berhala semua pecah. Lepas tu dia kata siapa yang hancurkan ni? Dia kata antara kita ada seorang yang tak pergi, itu Ibrahim. Dia kata dia sakit perut. Dia kata dia sakit perut. Okay. Jadi mesti Ibrahim yang hancurkan. Ibrahim panggil lah Nabi Ibrahim. Dia kata, kau hancurkan wahai Ibrahim. Dia kata, bukan aku. Nampak tu lah. Berhala yang paling besar tu yang hancurkan semua berhala-berhala kecil ni, tengok. Dia kata sebab kapak tergantung dekat tangan dia. Lepas tu raja dan orang-orang kata, bagaimana berhala besar tu boleh hancurkan berhala-berhala yang kecil ni sedangkan dia tak boleh bergerak. Dia tak boleh bergerak. Kat sinilah Nabi Ibrahim kata, dah tahu tak boleh gerak, engkau sembah kenapa? Jadi bila dia sebut tu, tak ada orang lain, engkau lah yang hancurkan. Kan? Engkau lah yang hancurkan. Jadi sebenarnya kalau orang-orang kafir ni kalau boleh fikir, lah kenapa dia sembah patung ni sedangkan tak boleh gerak? Atas lalat kat atas hidung dia pun dia tak boleh nak halau kan. Jadi kenapa engkau minta tolong dia? Jadi Nabi Ibrahim kena tangkap lah. Itu yang Nabi Ibrahim kena campak dalam api tu. Itu kisah dia. Jadi sifat berhala tu lemah. Okay. Jadi wala yunqidhun, dan dia tak dapat menyelamatkan aku kalau Ar-Rahman nak jatuhkan mudarat pada aku. Okey. Al-Munir pula kata takhidhu min dunihi, jangan sesekali mengambil Tuhan. Tadi nafi. Yang ni jangan ni nahi. Dalam bahasa Arab nahi. Nahi. Ada kan? Nahi tu maksudnya jangan. Okay, jangan sesekali mengambil Tuhan daripada Allah. Jadi tadi Jalalain kata nafi, yang ni nahi, jangan. Okey, jika Ar-Rahman, yakni Allah, menghendaki sesuatu berhala kamu tidak dapat menyelamatkan aku. Okey, itu selesai untuk yang ayat ni. Okey, jom kita masuk dalam ayat seterusnya insya-Allah. Okay. Jom. Okey. Nun bersabdu, ada dua nun, jadi I-N. I baris bawah, alif baris bawah I. Nun N, ada dua nun N. Jadi in, lepas tu ada ya baris bawah. Jadi in sampai naik kat hidung tau bunyi tu. Nampak? Ya ni huruf mat. Huruf alif wawiyah kan, alif wawiyah huruf mat. Jumpa hamzah. Kat sini namanya mat jaiz munfasil. Tadi yang min dunihi aliha dia panggil mat silah tawilah. Apa beza dia sebab huruf iya jumpa hamzah juga. Cuma dia punya nama je lain tapi hukum sama je. Sebab itu kita dalam tajwid kaedah Rumi dia tak payah peningkan nama-nama tu, yang penting tengok tanda bacaan je, dia dah tahu dah kat sini kena 4 atau 5 harakat.
Jadi inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Okey, nampak tanwin tak selari, jumpa huruf lam. Jadi kalau hamzah balik bawah I, ni zal z, jadi an, jadi I z an, izan. Jumpa L double, izan double L balik atas A, jadi izan la. Okey. Idgham maksudnya masukkan bunyi tanwin ni ke huruf selepasnya, huruf L ni. Jadi ZAN tu buang N tu. Masukkan L yang pertama. Jadi izal lafi, lepas tu lam L balik atas A, LA. Jadi izal lafi. Sebenarnya kalau saya boleh tulis Masya-Allah, saya tak boleh tulis lah. Boleh Ustaz. Yang dekat whiteboard tu Mm-mm. dia sekejap saya kalau kita boleh sekejap. Memang boleh tapi dia tak menarik. Kalau Zoom kan saya boleh terus sambung dengan saya punya tab. Saya tulis kat tab dia nanti terpancar kat sini. Tapi Google Meet dia tak ada tu. Sekejap whiteboard. Kalau sekejap. Okey. Dia alif ni. Ni. Okey. Okey. Alif beri bawah I. Okey. Nampak Ustaz? Ustaz share tak? Tak nampak Nampak. Sekejap. Okey. Okey. Oh ni. Okey. Nampak kan? Sekejap dia tengah ni. Okey, nampak kan? Nampak. Okey. Alif beri bawah I. Kemudian kejap. Saya nak okey. Kemudian Z, zal Z. Nampak berubah tak situ? Nampak. I, Z. Okey, A, N. Sebab tanwin ni. Okey. Z, A, N. Izan. Lepas tu lam L. Sebab ada tasydid ni jadi L dia 2. Lepas tu balik atas A. Okey, ini tajuk Edat Rumi Okey. Dia kata idgham. Ni kat sini idgham sebab jumpa huruf minum dengan lari. Lari ni huruf idgham. Idgham maksudnya masuk. Buang N ni masuk ke L. Okey, jadi ejanya I Z A L. Lepas tu L ni dah tak ada lah sebab dia masuk dah kan. Lepas tu L lagi balik semula A. Jadi kita akan baca izal lafi. Tu. Ni keadaan Rumi ni macam ni keadaannya. Lepas tu kalau nanti saya tengah cek masa. Kalau hari-hari biasa boleh ke malam nak buat ni. Sebab tapi dia perlukan 4 jam. Perlu pakai 4 jam. Kalau ni cantiknya 1 jam setengah. Dia kena 3 hari baru habis. 4 jam straight. Kan Ustaz? 4 jam straight boleh tapi kalau malam pukul berapa dah habis? 9. Dah mulailah kita Ustaz. Malam rasanya kami terbakar Ustaz. Pukul 1 baru habis. Tak masuk terus. Kalau siang Sabtu Ahad saya pula yang patutnya kita nak buat Sabtu lepas tapi saya kena pergi Langkawi. Kan? Semalam kita orang beri bantuan hospital Kajang pula. Katil air purifier untuk apa
pelapis udara. Lepas tu yang stand apa doktor yang tu? Yang letak apa nama botol air tu? Drip Stand stand. tu. Ha. Drip stand. Strip ni. Drip stand tu. Kita sumbang drip stand tu banyak. Apa lagi dah? Banyak kita sumbang kat Hospital Kajang semalam. Sebelum tu Hospital Langkawi, Sultan Amaliha. Lepas tu sebelum tu lagi kat Serdang. Ni kita orang nak fokus pada negeri-negeri yang teruk lah. Macam Johor teruk. Jadi kita nak pergi Johor pula lepas ni. Tapi itu semua sumbangan akak-akak semua lah. Dalam santai duha tu kan ada sumbangan. Jadi kita bawa ke sana lah. Okay, jadi kaedah ni. Idzal lafi. Jadi macam ni kaedahnya. Macam nak Rumi bantu nampak. Patutnya izan. Ada N sebab AN ni. Kan? Sebab kalau baris bawah. Contohnya baris bawah. Ni IN. Kalau baris atas. AN. Kalau baris depan. Dua je ni. Ni UN. UN je tu. Tu kaedahnya kita buat. Okey. Jadi macam mana Rumi bantu macam ni lah Rumi bantu. Jadi kalau kita ngaji kadang-kadang idzal nampak? Idzal ada bunyi kan? Idzal lafi kan? Buat perkataan kita. Idzal dia tak boleh idzal tak boleh. Dia terus idzal lafi. Izal tapi sebab nun dia tak ada N dah tak ada hilang dah. Dia masuk dekat lam ni. Jadi izal fi dhalalim mubin. Boleh? Okey jom kita masuk ayat seterusnya. Allahumma shalli kat mana tadi kita berhenti? Okey. Inni idzal fi dhalalim mubin. Jadi tanwin juga, tanwin huruf lam ni L. Lepas tu bawah 2 IN. Jadi LIN. Lepas tu mim ni ialah huruf M. Ada 2 pula M. Baris depan U. Jadi macam mana dia kata masuk ke huruf selepasnya. Jadi LIN. Buang N tu masukkan M yang pertama. Jadi LIM. Lepas tu M baris depan mu. Jadi dhalalim bukan dhalalin lagi bunyi ni. Bukan dhalalim mubin. Dhalalim mubin. Boleh? Jom kita baca sama-sama. Okey, 1, 2, mula. Okay, semula. 1, 2, mula. Alhamdulillah, tak ada masalah. Semua okey. Cuma kalau macam tegur ni, dia lebih berhati-hatilah pada perkataan izal. Dia bukan bunyi lagi izal. Ada dengung, ada nun tu. Tak, dia terus tak ada nun. Nun tak ada, terus buang. Jadi izal lafi inni izal lafi. Okey. Lalin murid. Siapa nak baca? Kak Rozia nak baca? Saya cuba dulu Ustaz. Okey. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Okey, alhamdulillah, tak ada masalah. Kak Roslina nak baca? Boleh? Okey, silakan. Buka mic dulu. Boleh buka mic? Tak boleh? Okey, tak boleh, tak apa. Ayu nak baca? Ustaz. Okey, silakan. Inni idzal lafi dhalalin. Okey, alhamdulillah macam tu jelas. Wajibul gunnahnya jelas. Inni bagi tempo je.
Inni idzal apa? Okey, saya sebut tadi kan, Allah punya susunan tu sangat cantik. Kalau dia bagi kita tempo, berarti kita akan jumpa satu huruf yang kita kena kita kena bersedia untuk masukkan kat situ. Apa jadi dia kalau kita ambil tempo tu cantik. Kalau kita baca inni idzal lafi dhala, dia tak kita tak ambil tempo tu Okey, jom. InsyaAllah kita dah 10.34. Saya terus masuk dalam dia punya tafsiran dia. Okay. Ibnu Katsir kata, jika aku mengambil sebagai Tuhan, inni idzal lafi dhalam, sesungguhnya aku ni berada dalam kesesatan yang nyata, kan? Kalau aku ambil berhala sebagai Tuhan. Okay. Ibnu Abbas kata, memang kesalahan yang nyata lagi jelas kalau aku ambil inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau aku ambil atakhizu min dunihi alihah. Jadi dia kata kalau aku mengambil selain daripada Allah itu Tuhan, sebagai Tuhan, jadinya kalau aku ambil berhala sebagai Tuhan, Ibnu Abbas kata memang kesalahan yang nyata lagi jelas. Jalalan kata, sekiranya aku menyembah selain pada Allah, sudah jelas dan natijahnya, maka aku akan disiksa oleh Allah SWT. Okay. Sebenarnya Al-Munir, inilah pertemuan dengan mereka orang kafir. Orang kafir ambil Tuhan selain daripada Allah. Aku, kata Habib Musa An-Najjar, ambil Allah, tak ambil berhala-berhala lain. Tu. Jadi ini pertemuan di antara mereka. Jadi itulah ayatnya. Okay. Jadi kalau kita maknakan, sesungguhnya jika aku berbuat demikian, pasti aku berada dalam kesesatan nyata. Maksudnya kalau aku sama dengan kamu, buat apa aku datang ke sini nak berdakwah? Itu ayat ni. Kan? Jadi dia dalam jawapan tu, ini idzal lafi dhalalim mubin, dia ada lagi soalan. Ada lagi soalan yang dia orang tak perlu jawab, tak apa. Yang dia orang tak perlu jawab, tak apa. Jadi maksudnya kalau aku ambil Tuhan sebagaimana Tuhan yang kamu sembah tu, buat apa aku datang nak berdakwah dengan kamu? Itulah dia punya soalan dia. Nampak cantik Allah SWT punya bahasa, punya susunan kata-kata dalam Al-Quran. Walaupun dikisahkan tentang Habib Musa An-Najjar, tapi kata-kata yang Allah gunakan tu satu-satu tu memang sangat cantik. Susunannya pun sangat cantik. Susunannya pun sangat cantik. Itulah dipanggil i'jaz Al-Quran. Maksudnya keunikan dan kehebatan Al-Quran. Dan insyaAllah. Okey. Untuk akhir ni ada sedikit hajat daripada anak Kak Ramiza, Kak Miza. Siapa namanya anak Kak? Yang umur 21 tu? Lupa saya. Serihana. Oh, Serihana, ingat Seri Hayati. Kan Semasa kuliah kita dua-dua yang belajar dengan Ustaz online. Oh ya? Dia dua-dua together. Oh, sama sekali? Cuma tak adalah wajahnya kat sini Ada? Tak Ustaz. Dia kongsi dengan Kak Miza lah. Seri Hana Ya, tapi yang birthday girl tu adik dia, Nur Nazria. Siapa nama? Nur Nazria. Nur Nazria. Nun Nazria. Nun Azria. Apa makna dia? Nun Azria. Nun tu A-Z-R-I-A-H. Nun tu ada dua. Satu huruf nun, satu nun di sana. Itulah. Sebab tu lah dia dah jauh Ustaz Nun. Nun tak ada makna. Tapi huruf nun lah. Nun. Dia Nun Nazria. Kalau ikan nun yang telan Nabi Yunus lah. Ikan nun tu bukan ikan paus dia ikan lain. Nunaz turun ya. Nunazir. Kami nunazira, kami memberi peringatan. Maksud dia. Something like that lah Ustaz. Nunazira maksudnya kami memberi peringatan. Kalau nunazira lah, sambung terus nunazira.
Okey, Nun Sambung. Azirah ni Okey, jom Dia kita sambung one word je Ustaz. panggillah Nun Azirah sikit. Yes. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, Terima kita kasih. pertama kita hadiahkan Al-Fatihah ni bukan. Okey, Al-Fatihah ni kalau kita hadiahkan bukan untuk orang meninggal tau. Untuk orang sihat pun boleh Jadi kita hadiahkan Al-Fatihah pada Nun Nazira supaya dia sihat, panjang umur, murah rezeki dan jadi anak yang solehah insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا الله Tuhan kami mohon padamu redamu dan syurgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kami mohon berlindung daripada kemurkaan dan api neraka-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang baik itu sebagai baik ya Allah, dan rezekikanlah kepada kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang buruk, jahat itu sebagai buruk dan jahat ya Allah. Rezekikanlah kepada kami untuk menjauhinya. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, kasihlah mereka sebagaimana mengasihi kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Tuhan kami juga mohon ampun kepada pasangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah, ampunkan dosa anak-anak kami, adik-adik kami, saudara mara kami, guru-guru kami, sahabat kami, semua umat Islam masih waktu telah meninggal dunia ya Allah. Ya Tuhan kami, di hari yang mulia ini, hari ulang tahun kelahiran Nun Nazirah, panjangkanlah umurnya, sihatkanlah tubuh badannya, berilah dia sebagai anak yang salehah dan berjaya di dunia dan di akhirat, dan untuk kita semua insya-Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jom kita terus tutup dengan doa Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkina minhu ya wa anna minhu wajahirna warzuqna tilawatahu alayhi waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.